Okay, Assalamualaikum and good morning students. Today kita nak masuk kepada graphs of piecewise defined functions. Okay. So what is the piecewise defined function? So a piecewise defined function is usually defined by more than one formula. That is a formula for each interval. Okay. Jadi yang sebelum ni sebenarnya kita dah kebetulannya dah termasuk juga kepada graph of piecewise defined function. Ingat lagi tak masa cikgu terangkan tentang graph y sama dengan modulus x. Modulus x tu sama dengan kemudian kita ada satu tanda kurungan besar, dia akan jadi x untuk x yang lebih besar atau sama dengan kosong, dan dia akan jadi negatif x kalau x yang less than 0. Yang itu pun adalah satu contoh graph of a piecewise defined functions. Okay. Jadi kita akan tengok dengan lebih lanjut how to sketch this type of graph. Okay. So kita terus pergi pada example 1. We have to sketch the graph of each of the following functions lah. Okay. Jadi contoh yang pertama tu okay, jadi saya akan terangkan melalui contoh ni lah. Okay, kita ada grafnya adalah fx sama dengan kita ada kat sini ialah x tambah 2 untuk x yang less than 1. Kemudian ada 2 per x untuk x yang greater than or equal 1. Jadi kalau kita lihat dekat sini graf ini dia terdiri daripada dua formula. Kita ada dua formula dekat sini ataupun dua functions. Kemudian kita juga ada two different intervals. Jadi dekat sini dia punya bila kita nak sketch graph ini, maka kita akan fokus pada hujung-hujung selang inilah, iaitu 1. Dekat sini ialah 1. Jadi cikgu just tandakanlah 1. Okey, 1. Jadi maksudnya sekarang kita akan ada dua bahagian. Dua bahagian, kita akan fokus kepada dua bahagian. Okey, macam ni. Jadi maksudnya untuk x yang kurang daripada 1 dan juga kawasan x yang lebih besar daripada 1. Okey, kita start dengan x yang kurang daripada 1. Okay, untuk kawasan di sini iaitu x yang kurang daripada 1, kita ada grafnya adalah y sama dengan x tambah 2. Yang inilah maksudnya function yang itu, y sama dengan x tambah 2. Okay, jadi untuk kawasan di sini cikgu akan sketch the straight line y sama dengan x tambah 2. So how to sketch straight line ini? Okay, mudah aja caranya. Mungkin kita boleh dapatkan dia punya pintasan x dan juga pintasan y. Okay. So untuk dapatkan pintasan y, kita akan declare x sama dengan kosong. X sama dengan kosong, so kita akan dapat kosong tambah 2, so 2. Okay, jadi maksudnya bila x sama dengan kosong, dia akan memintas pada 2. Okay. Kemudian satu lagi, kita nak cari pintasan x. Pintasan x tu bila y sama dengan kosong, jadi kosong sama dengan x tambah 2. Oleh sebab itu kita akan dapat x sama dengan negatif 2. So dia akan melalui titik negatif 2. Kita dapatkan 2 titik saja dah cukup untuk graf garis lurus ini. Jadi so kamu akan sekejap saya tinggikan sikit. Jadi sekarang saya akan join menggunakan satu garis lurus lah. Tak apa kena sangat. Okey, tak apalah. Kita letak dekat situ. So ini adalah graf y sama dengan x tambah 2. Jadi yang ini adalah untuk kawasan yang less than 1. Ini tadi nilai 1. Okey, kemudian yang pentingnya pada hujung selang. Pada hujung selang, sebab graf ini akan berakhir pada x sama dengan 1. Maksudnya dia tidak termasuk 1, tapi tak apalah. Kita akan gantikan sebab kita nak tahu masa x sama dengan 1 tu dekat hujung selang tu berapa nilai y. So bila saya kata x sama dengan 1, bila x sama dengan 1 ini saya masuk dekat sini, so saya dapat fx sama dengan 3. Jadi
maksudnya saya tandakan mark dekat sini, yang ini adalah 3. Okay. Jadi untuk di sini yang ni adalah hujung selang. Sebabkan dekat sini tak ada tanda sama dengan, okay, maksudnya dia tidak termasuk X sama dengan 1. So saya akan tandakan dengan bulat yang kosong. Kat dalam tu bulat yang kosong macam tu, menunjukkan bahawa yang itu X tidak termasuk 1. Dia less than 1. Okay. And then ini untuk yang sebelah kiri 1 ataupun less than 1. Untuk yang sebelah kanan 1, kita akan ada graf lain pula, iaitu 2 per X. Okay, jadi kita akan bermula dengan hujung selang iaitu X sama dengan 1. Kita masuk nilai dekat sini. Bila X sama dengan 1, so Y dia akan sama dengan 2. Okay, so bila X sama dengan 1, Y nya akan sama dengan 2. Dekat sini nilai yang seterusnya kat sini. Jadi ini untuk kawasan yang X yang greater than or equal 1. Okay. Dan yang selebihnya daripada sini dia merupakan graf Y sama dengan 2 per X. Kamu ingat lagi tak the reciprocal graph? Okay, kita akan ada bentuk grafnya seperti macam ini kan. Y sama dengan 1 per X, ataupun kalau 2 per X pun macam ni jugalah bentuk grafnya. So kita tahu bahawa grafnya akan jadi begini. Okay. Okay. Kemudian tadi bila X sama dengan 1 ini dan Y sama dengan 2. So saya tandakan kat sini. Sebabkan X ini termasuk 1, so saya tandakan dengan satu bulatan penuh dekat sini. Okay. Jadi keseluruhan graf ini merupakan this fx. So saya sudah sketchkan fx-nya, iaitu untuk X yang kurang daripada 1, dia akan jadi satu straight line. Y sama dengan X tambah 2. Okay. Kemudian untuk X yang lebih besar atau sama dengan 1, dia akan jadi graf Y sama dengan 2 per X. Y sama dengan 2 per X. Yang ini tidak termasuk 1. Tidak termasuk 1. Kemudian tanda bulat penuh ini termasuk 1. Okay. Jadi kalau kita lihatlah dekat sini, graf ini dia sebenarnya discontinuous. Dia macam seolah-olahnya terputus pada X sama dengan 1. Okay, dia ada macam ni and then sambungnya di sini. Okay, so itu yang dipanggil sebagai discontinuous. Kita akan belajar lagi nanti tentang continuity itu, continuous itu dalam SEM 2. Okay, jadi kita sekarang nak sketch graph sahaja. Okay, so daripada curve sketching ini kita dapatlah kalau nak menentukan, dia minta apa tu? State the range of each function. Jadi kita nak tahu range untuk function ini. Okay, jadi pada curve sketching ini kita nampak curve sketching, so kamu boleh menentukan range kepada f. So kita dapati bahawa f ini dia punya nilai y. Nilai y ni dia akan berada dari sini dan ke bawah. Dekat situ di mana graf itu berada. Okay, jadi kita akan tengok atas ke bawah. Jadi saya ada y dengan keadaan untuk range ni mesti y. Y saya akan kurang daripada 3. Tidak termasuk nilai 3 ni kan, sebab sini bulat kosong. Yang paling tinggi ni lah yang kita tengok yang ini dan ke bawah. So dia adalah less than 3. Okay, so not including 3. So itu adalah dia punya range. Okay, kemudian kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Okay, soalan B tu yang ni ada banyak juga functionnya. Okay, kemudian kita ada 3 function pula kat sini. Okay, goyang-goyang pula ni. Okay, mana dia? 1/3 X kuasa 2 tolak 3. Okay, ini untuk X yang less than 0. Kemudian saya ada X tolak 3. Okay, ini untuk X yang terletak di antara 0 dan juga 3. And then we have X tolak 3 kuasa 3 untuk X yang greater than 3. Okay, jadi sekarang cikgu ada 3 bahagian, 3 functions untuk 3 intervals of X. Jadi sekarang kita fokus kepada hujung-hujung selang. Kita ada nilai 0 dan juga 3. So yang itu nanti kita akan mark dekat dalam kita punya curve sketching. Okay, jadi yang pentingnya adalah nilai 0 dan juga 3 lah. Okay, alright. So dia akan terbahagi kepada
macam ada 3 bahagian lah dekat sini iaitu untuk X yang less than 0 dekat sini. Okay, saya tandakan juga sini X yang less than 0. Okay. Kemudian X yang terletak di antara 0 dan 3. Okay, di sini, dan yang greater than 3. Okay. So ini adalah kawasannya. Jadi kita akan fokus nanti satu persatu lah. Okay, sekarang ni kita start dengan X yang less than 0. For X yang less than 0, so dia akan jadi graf 1/3 X kuasa 2 tolak 3. So that one will be a quadratic factor. Yang ini adalah satu quadratic factor kan. Dia punya pintasan Y-nya kecerunan positif. Pintasan Y-nya adalah pada negatif 3. Pintasan Y maksudnya bila X sama dengan 0, okay, jadi pintasan Y dia adalah pada negatif 3. So should be, katalah saya markkan negatif 3 kat sini. Jadi dia sebenarnya untuk yang less than 0 ni dia akan jadi satu quadratic function like this. Grafnya adalah graf senyum sebab A dia bernilai positif. Okay, kalau kamu nak tahu dia punya pintasan X, kita boleh samakan, kita boleh jadikan Y tu sama dengan 0. Okay, tolak 3 sama dengan 0. Okay, nak tahu pintasan X, ambil Y sama dengan 0. Okay, nak tahu pintasan Y, kita ambil X sama dengan 0. Okay, jadi kat sini saya akan ada setengah X kuasa 2 sama dengan 3. Jadi X kuasa 2 samalah dengan 9. So kita akan ada X plus minus 3. Okay, tapi sebab bahagian ini adalah bahagian yang the negative side, so kita akan ambil X sama dengan negatif 3. So dekat sini lah negatif 3. Okay, jadi untuk yang less than 0 ni, cikgu dah sketchkan lah. So ini adalah graf Y sama dengan 1/3 X kuasa 2 tolak 3. Okay. Okay, bila kita dah siap bahagian yang itu, sekarang kita beralih pula untuk X yang terletak di antara 0 dan 3. Okay, 0 dan 3 dia akan jadi satu straight line, iaitu X tolak 3. Jadi saya gantikan macam biasa di hujung-hujung selang. Yang ini tadi saya dah ganti, bila X sama dengan 0 pun saya dah ganti kat sini. So kita dapat negatif 3, samalah dengan dia punya pintasan Y. Okay, lepas itu followed by this selang, saya akan ganti dulu bila X sama dengan 0 kat sini. So 0 tolak 3, saya akan dapat negatif 3 kat sinilah. Jadi graf ini nampaknya bersambung di situ kan, dan dia akan berakhir pada X sama dengan 3 sini dan sini. So saya gantikan, bila X sama dengan 3, saya masuk dekat sini. So 3 tolak 3 sama dengan 0. Saya sudah tuliskan nilainya adalah 0. So this one will be joined with a straight line. Okay, apakah persamaannya? Persamaannya adalah Y sama dengan X tolak 3. Okay, bila X yang selesai untuk antara 0 dan 3, lepas tu bila X yang greater than 3, dia akan jadi graf Y sama dengan, kat sini dia adalah graf Y sama dengan X tolak 3 kuasa 3. Jadi ingat lagi tak macam mana kita nak sketch graf ini? Asalnya adalah graf yang basicnya adalah graf Y sama dengan X kuasa 3 kan. Tapi sebab ada translation dekat sini, ada tolak 3 inside the bracket. So maknanya kita akan move, kita akan gerakkan graf itu. Instead of kat sini kosong, so kita akan gerakkan how many units? 3 units to the right. Okay, 1, 2, 3. So sini ada 1, 2, 3. Jadi maksudnya kita telah memindahkannya 3 unit ke kanan. 3 unit ke kanan. Tapi sebabkan yang kita nak graf ini hanyalah untuk X yang lebih besar daripada 3, so kita akan ambil bahagian yang ini sahaja untuk kita sambungkan di sini. So yang ini adalah sebahagian sebenarnya daripada graf kubik yang ini. Jadi last kali yang ini adalah graf Y sama dengan X tolak 3 kuasa 3. So kita dah selesai sketching the graph of this piecewise defined function. Jadi yang terbagi kepada 3 kawasan. Ini untuk X yang less than 0, kita ada satu graf kuadratik, graf senyum. Bila X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 3 dekat sini. And then followed by untuk selang 0 hingga 3, untuk X yang terletak antara 0 dengan 3, Y nya adalah
X tolak 3. Y ni maksudnya kita nak mencari koordinat Y ni lah. Okay? So bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3. Masuk dekat sini. Kemudian bila X sama dengan 3, Y sama dengan 3 tolak 3 samalah dengan 0. And then dah dapat dua titik tu, since this one is just a straight line, so kita dah boleh sambungkanlah menggunakan satu garis lurus. Okay? Dan finally untuk X yang lebih besar daripada 3, kita akan ada satu graf kubik, iaitu X tolak 3 kuasa 3. Jadi kita sambungkan sahaja bahagian ini dengan graf kubik yang di sinilah. Jadi gabungan ketiga-tiga graf ini, yang ini graf kuadratik, linear and cubic ini keseluruhannya akan menghasilkan fx. So this is the graph sketching for fx. So daripada curve sketching ini, sebab apa pentingnya curve sketching ini ialah kita biasa nak determine range of this function lah. Jadi maksudnya jelas daripada kita punya curve sketching ini, kita dapati graf hanya berada di atas nilai negatif 3. Jadi y kita sentiasa lebih besar atau sama dengan negatif 3, termasuk nilai negatif 3. Dan dekat sini tadi kamu tak perlulah sebenarnya lukiskan mark tanda ini saja, dia just macam boleh bersambung itu, tak payah tulis tanda cross. Okay? Jadi graf bersambung. Ataupun kalau you nak buat tanda bulat ni macam ni, bolehlah buat tanda bulat yang penuh menunjukkan bahawa dia bersambung. So graf ini nampaknya is continuous in the whole interval. Dia sentiasa bersambung. Continuous tu dia bersambung lah, dia tak ada terpisah. Okay, macam ni tadi dia ada terpisah sedikit. Okay. Okay. Jadi itulah ceritanya tentang piecewise defined functions. Okay. Okay. Kemudian untuk example yang seterusnya itu dalam example 2 itu, okay, mungkin kita ada graph express the functions below in the non-modulus form. Okay, so yang pertama itu kita ada graph fx sama dengan modulus x, kemudian bahagi dengan x. Okay, kita nak sketch graph itu and then kita nak determine dia punya range. Okay, so kalau kamu tengok graph ini, dia adalah satu graph rational function yang melibatkan modulus x. Mungkin agak sukar lah kalau kita nak sketch graph ini, dan kita pun tak ada masa untuk orang kata apa nak buat jadual nilai like last time kan, nak letak nilai x, kemudian nak cari nilai y, nak plot dan itu tak relevan lah. Okay, jadi maksudnya kita try to simplify this function so that easier for us to sketch the graph. Okay, jadi maksudnya sekarang saya ada modulus x per x ni kan, so macam mana nak simplify? Okay, yang kita nak pecahkan sekarang ni ialah yang ini. Yang ini akan terdiri daripada tiga bahagian cikgu kata dekat sempadan tengah, lepas tu sebelah kiri bahagian negatif dan juga sebelah kanan bahagian positif. Okay? Jadi yang itu kita akan pecahkan, yang kat bawah ni kita kekalkan. Maksudnya kita nak buang this modulus sign, kita nak uraikan dia, kita nak ringkaskan dia kepada beberapa bahagian. Okay. Jadi macam yang cikgu ajar sebelum ni, kita akan ada modulus x ini samalah dengan x. Okay. Untuk x yang greater than or equal 0, kemudian dia akan jadi negatif x untuk x yang less than 0. Jadi yang kosong ini termasuk adalah kat tengah-tengah ni, bila ini sama dengan kosong dan x sama dengan kosong. Okay. So saya pecahkan itu, dia akan jadi positif, bahagian positif. Sebenarnya yang ini boleh letak kat mana-mana. Kamu nak letak x less than 0 dekat atas pun boleh, greater than 0 di bawah pun boleh. Macam yang tu dia berturutan kan. Ni tak apalah, tak ada masalah. So katalah saya letak, sebab saya suka tulis yang positif dahulu. Okay, jadi ini adalah bahagian positif. Jadi ini untuk x yang lebih besar daripada kosong. Okay, kalau katakan nilai x dekat dalam ni, untuk x yang sama dengan kosong sama dengan kosong, so dekat sini kita ada modulus kosong. Modulus kosong ni adalah kosong lah. Tapi masalahnya bila dekat sini kosong, jadi kosong per kosong is invalid. Jadi kita buanglah untuk x sama dengan kosong, tak ada. Kemudian untuk x yang less than 0, kita akan ada dekat atas ni adalah bahagian negatif bahagi dengan x. Nampak tak cikgu dah pecahkan yang modulus ini kepada x dan juga negatif x kat sini. Okay, yang x kat bawah ni saya kekalkan. Alright, so yang ini bila saya ringkaskan ni boleh matikan lah macam biasa. Ni matikan, so
1. Untuk X yang lebih besar daripada kosong, and then yang bahagian ini kita akan dapat negatif 1 untuk X yang less than 0. Okay, now dah lebih ringkas kan? Senang untuk kita sketch graf ini. Jadi macam mana kita nak sketch ni? Dia masih lagi graph of a piecewise defined function ya. Walaupun kamu tak nampak ada nilai X kat sini, anggapkan bahawa X tu berkuasa kosong lah. Jadi yang ini sebenarnya bila nilai dia 1, dekat sini adalah garisan satu straight line yang selari dengan paksi X, iaitu garisan Y sama dengan 1. Dan yang ini pula nilai Y lah ni ni fx ataupun y. Okay. Jadi yang ini sebenarnya adalah straight line y sama dengan negatif 1. Jadi bila saya nak lakarkan graf, saya akan ikut di sinilah. This is my domain x. Untuk x yang less than 0, okay, less than 0, then dia akan jadi garisan y sama dengan negatif 1. Okay, kat mana y sama dengan negatif 1? Okay, negatif 1 ada di sini. Ini negatif 1. So dia akan jadi tidak termasuk. Tidak termasuk, saya tandakan bulat. Okay, saya letak negatif 1 ke atas lah. And this is the straight line. Okay, straight line sebab tidak termasuk kosong ini. So ini adalah garisan y sama dengan negatif 1 untuk x yang less than 0. Untuk x yang greater than 0, so dia akan jadi satu straight line y sama dengan 1. Okay, 1 kat mana? Kat sini. Okay, tidak termasuk kosong ini. Jadi kita terus. Yang selepas ni adalah satu straight line y sama dengan 1. Okay. Jadi maksudnya keseluruhan graf ini akan menjadi this is the graph lah. This is the graph sketching. So daripada sini kita boleh determine lah dia punya range. So kalau kamu tengok dia punya range tu macam mana. Dalam case ini range, okay, RF, so samalah dengan dia sebenarnya dia hanya nilai y sama dengan 1. Graf akan berada di sepanjang garisan ini, dan graf kita berada di sepanjang garisan ini. In between tak ada graf, tak ada graf yang dilukis di sini. Yang atas 1 pun tak ada, yang bawah negatif 1 pun tak ada. Okay? Jadi kita just simply write y sama dengan negatif 1. Okay? Kemudian kita boleh buat tanda apa lah, tanda kesatuan. Kesatuan ataupun OR. OR, satu lagi ialah y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Just macam tu sahajalah. Okay. Alright. Okay. Okay, yang itu untuk soalan yang itu. Kemudian kita nak tengok satu lagi contoh. Okay. Contoh soalan macam mana kita nak menghuraikan satu modulus function. Okay, modulus function. Hopefully dengan melihat contoh soalan ini, okay, walaupun mungkin soalan tak sama macam ni, but at least you all dapat idea, have ada satu idea macam mana nak selesaikan ataupun nak sketch this type of function. Okay, katalah kita ada graf ni sekarang adalah modulus x tambah 4. Okay, kemudian tolakkan dengan modulus x tolak 4. Okay, so nampak agak complicated dekat sini kan, grafnya agak complicated. So tak apalah, kita cuba nak uraikan dia. Okay, first saya nak tengok dulu untuk graf x tambah 4 ini. Okay, untuk graf x tambah 4 ini saya boleh pecahkan dia kepada 3 bahagian lah. Ini bila saya samakan dia dengan kosong, so saya akan dapat dekat sini modulus bila saya samakan dengan kosong, maksudnya saya akan dapat x sama dengan negatif 4 lah kan. Samakan dengan kosong, so kat sini saya akan ada x sama dengan negatif 4. Saya pecahkan yang ini dahulu. Yang ini dahulu. Ini akan jadi kosong. Okay. Okay. Jadi untuk x yang greater than negatif 4. Okay. Ataupun kalau kita nak buat ikut turutan boleh jugalah. Untuk yang less than negatif 4, okay, kita akan ada graf negatif lah. Okay. Kemudian untuk x yang lebih besar daripada negatif 4, kita akan ada graf yang positif. Tak apa je saya pusing terbalik. Okey saja sebab saya nak graf saya ni berturutan. Okey, kemudian untuk another side, yang ini pula saya cuba pecahkan graf itu. Kita buat secara
berasingan dahululah. Okey. Jadi yang ini pun bila saya samakan ni dengan kosong, so saya akan ada bila X sama dengan 4, ni dekat sini 4 tolak 4, so modulus kosong, nilai Y dia adalah kosong. Okay, jadi dekat atas ni saya akan ada X yang less than 4, satu lagi X yang greater than 4. Untuk yang bahagian kiri, dia akan jadi bahagian negatif. Okay, bahagian yang kanan yang lebih besar ni dia akan jadi bahagian positif. Cuma last time cikgu letak yang ini kat atas, yang ini kat bawah. Tak ada masalah apa-apa. Okey, jadi sekarang untuk function X tambah 4 tolak dengan modulus X tolak 4 ini, okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, kita ada X yang less than negatif 4, greater than negatif 4, kemudian ada 4. Okey, jadi maksudnya dekat sini yang kita perlu fokus adalah pada titik negatif 4 dan juga 4, sebab itu yang terlibat dekat sini hujung-hujung selangnya. Okey, jadi perkara yang perlu kita bila kita tindihkan dua-dua ini, kita hubungkan dia, kita operasikan dia dengan tanda tolak, jadi kita akan fokus untuk X yang kurang daripada negatif 4, kawasan ini. Okey, kemudian untuk X yang terletak di antara negatif 4 less than 4 dan also X yang greater than 4. Okay, so that's our intention lah. Okay, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan untuk setiap satu selang itu. Tak buat pen pun sudah nak habis dah. Okay, sekarang untuk X yang kurang daripada negatif 4. Okay, kita tengok kurang daripada negatif 4. So sekarang saya nak ambil X modulus ini, kemudian tolak dengan modulus X tolak 4 ni kan. Okay, jadi kita pergi pada graf yang di atas dulu. Yang kurang daripada negatif 4, yang ini kan. Okay, saya ambil untuk yang ni, yang depan ni. Ni yang ini ni. Okay, saya untuk yang kurang daripada negatif 4, yang inilah. So saya ambil negatif X tolak 4. Saya dah buka kurungan. Okay, kemudian kat sini saya nak tolakkan dengan, sekarang ni function yang di bawah pula. Okay, saya tengok yang ini pula. Function di bawah untuk X yang kurang daripada negatif 4. Sama tak selang dia dengan X yang kurang daripada 4? Samalah, sebab yang ini termasuk juga dalam selang yang kurang daripada 4 tu lah maksudnya. Jadi kita akan ambil function yang di sini, untuk this part. So tolak untuk bahagian ini, tadi yang bahagian ini kita ambil yang ini. So yang ini saya ambil, saya buka kurungan ni. So sini adalah negatif X tambah 4. Cikgu dah buka kurungannya. Yang ini tanda tolak lah. Okay. Jadi bila kita uraikan dekat sini nanti, dia akan dapat apa nilai tu. Okay. Negatif X tolak-tolak jadi tambah, habis. Negatif 8 tolak, negatif 4 tolak 4. So sini saya dapat negatif 8. Okay. Settle. Kemudian saya beralih kepada selang yang seterusnya, iaitu X yang terletak di antara negatif 4 less than 4. Okay. Sama juga, modulus ini tolak dengan X tolak 4. Alright. Okay, untuk yang ini, saya kena ambil yang greater than negatif 4. Greater than negatif 4, sebab X ni greater than negatif 4. So saya akan ambil yang di sini, untuk X yang greater than negatif 4. So dekat sini, yang depan ni akan jadi X tambah 4 sahaja. Okay, kemudian saya akan tolakkan dengan, yang ini saya ambil function yang dekat bawah. Kita nak apa? X yang lebih besar daripada negatif 4 tapi kurang daripada 4. So kalau kurang daripada 4, kita kena ambil function yang ini juga. Yang ini untuk kurang daripada 4. Okay, kurang daripada 4 kan? Okay, so kena ambil yang atas ni juga. So itu adalah lepas cikgu buka kurungan, dia akan jadi tambah 4. Okay, negatif X tambah 4 kan? Okay, apa hasil dekat sini? X tolak X jadi tambah X, 2X. Kemudian 4 tolak 4 habislah. So tinggal dekat sini adalah 2X sahaja. Okay. And then finally, untuk selang yang seterusnya, iaitu X greater than 4. Greater than 4. Okay. Sekarang ni kita nak yang itu jugalah. Modulus X, modulus X tambah 4, kemudian tolak dengan modulus X tolak 4. Okay. Jadi sekarang saya pergi kepada graf yang pertama.
Untuk yang lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 4 samalah dengan lebih besar daripada negatif 4 kan? Dia termasuk dalam selang yang lebih besar daripada negatif 4. So kita just ambil yang ini. Okay, so kita ambil X tambah 4 dekat sini, kemudian kita tolakkan dengan untuk function yang kedua, lebih besar daripada 4. Lebih besar daripada 4 adalah yang ini. So saya terus masukkan X tolak 4. Jadi sekarang kita tolakkan X tolak X, habis 4 tolak-tolak jadi tambah. So nilai kat sini adalah 8. Jadi maksudnya kita telah pun simplify graf tadi yang nampak agak complicated tadi menjadi satu graf yang agak simple sahaja, so that easier for us to sketch the graph. Okay. Jadi cikgu tuliskan balik. Jadi ini adalah hasilnya lah selepas saya operasikan dua tu. Jadi maksudnya untuk graf X tambah 4 ni tadi, kita nak tolakkan dengan modulus X tolak 4 ini. So dia akan terbahagi kepada 3 selang tadi yang cikgu ambil ni tadi kan, iaitu X yang less than negatif 4, iaitu untuk X yang terletak di antara negatif 4 tapi kurang daripada 4, dan X yang greater than 4. Saya dah susun dia secara naik lah, secara berurutan. Okay. Untuk yang ini tadi, X less than 4, kita dapat nilai dia adalah negatif 8. Kita masukkan kat sini. Kemudian yang terletak antara ini, so kita akan dapat kat sini adalah 2X. Okay, cikgu masukkan kat sini 2X. Alright. Okay, kemudian yang akhir sekali, greater than 4, kita dapat 8. So kita dapat 8. Jadi saya dah simplifykan dia menjadi bentuk yang mudah. So daripada sini saya boleh sketch the graph, okay? Menggunakan teknik piecewise defined function tadi. Okay, titik-titik yang diperlukan adalah negatif 4 dan 4. Okay, jadi yang dekat sini lah kawasannya yang kita kena beri perhatian. Okay, so saya sini tadi negatif 4 saya, yang sini adalah 4. Okay, untuk X yang less than negatif 4, okay, less than negatif 4, so saya ada garisan ini just ini Y saya lah ni. Jadi maksudnya ini adalah garisan Y sama dengan negatif 8 sebenarnya. Y sama dengan negatif 8, katalah negatif 8 tu dekat sini. Okay, jadi untuk yang kawasan di sini less than negatif 4, saya ada straight line. Straight line-nya adalah sama dengan 8 ya. Okey. Terletak di antara ya. Okey, saya pun lukiskan garisan itu. Okey. Oh, sekejap ya. Sebabkan tadi dekat sini minta maaf saya terlupa tadi. Yang less than sebab kita nak dia punya kawasan itu sentiasa bersambung. Yang ini kita letak sama dengan Okey, ini letak sama dengan supaya dia bersambung. Ini tidak termasuk, ini termasuk, ini termasuk dan ini tidak termasuk So dekat sini saya tambahkanlah. Okay. Nanti saya nak tengok sama ada graf ini bersambung ataupun tidak. Okay. So dekat sini ialah negatif 8. Kemudian untuk X yang terletak di antara negatif 4 dan 4, saya ada grafnya adalah Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. So saya gunakan hujung selang. Bila X sama dengan negatif 4, saya masuk kat sini dapat negatif 8. Okey lah So dia berada di sini juga, negatif 8 Saya kata kalau untuk straight line ini kita ambil 2 titik sudah memadai hujung-hujung selang. So you ganti X sama dengan negatif 4 kat sini dapat negatif 8. Satu lagi X sama dengan 4, di sini kita akan dapat 8. Okey, katalah dekat sini adalah 8. Jadi hujung selangnya akan berada di sini iaitu X sama dengan 4. So untuk bahagian ini saya just join lah ni susah sikit nak join ni. Oops supaya dia dia satu straight line lah Straight line ini adalah Y sama dengan 2X, okay, yang terletak di antara negatif 4 dan juga 4. Okay, alright. So selepas itu untuk X yang greater than 4, kita akan ada garisan Y sama dengan 8. Okay, jadi memanglah macam tu Ini adalah straight line Y sama dengan 8.
Okay, garisan ini dia selari dengan paksi X. Jadi sepanjang-panjang garisan ini nilai Y adalah 8 dan sepanjang-panjang garisan ini nilai Y adalah negatif 8. Jadi maksudnya graf ini akan bersambung lah dekat sini. So tak payah risaulah, grafnya akan bersambung di sini. Okay, dan di sini juga dia bersambung. So this is a continuous graph. Okay, jadi maksudnya penting untuk kita tahu curve sketching ini, graph sketching, sebab kita nak determine dia punya range. Jadi macam mana dengan dia punya range, Y dengan keadaan, kita dapati graf itu akan berada di antara negatif 8 dan juga 8. Dekat sini je graf berada. Atas ni tak ada, in between ada, okay, di bawah ni pun tak ada. Jadi maksudnya Y saya terletak di antara negatif 8 less than or equal 8. So this is the range of the this fx. Okay. Jadi bila kita uraikan yang ini, kita dapat satu graph of piecewise defined function. Kita dapat piecewise defined function. Jadi daripada sini kita boleh sketch the graph. Bila kita dah sketch the graph, kita dapat menentukan range of fx. Okay.